Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana malam ini dipermudah kita, walaupun selamat sama-sama kita berbincang dan sama-sama kita memikirkan apa yang musnah kita ni katakan, insyaAllah. Arti tabligh, arti tabligh menyampaikan barang yang disuruhkan mereka itu dengan menyampaikan kepada makhluk. Jadi sifat yang ketiga selepas sifat sidik, amanah yang ketiga tabligh. Ini sifat yang wajib bagi Rasul. Jadi tabligh ni bagi Rasul, dia kena sapa gapo dia terima daripada Tuhan, tanpa sipir, tanpa sembunyi, tanpa terlupa, gapo hak Tuhan royak, yang akan royak habis kepada kita, sebagaimana hak Tuhan royak, tak ada dia ubah. Sebagaimana cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir tu, Nabi Musa kecek tu, segala hak Tuhan royak ke dia. Begitu juga Nabi Khidir, siapa tu segala hak Tuhan royak ke dia. Cuma biasanya Nabi Khidir ni dia terima wahyu daripada Tuhan, tetapi digunakan untuk diri dia aja. Kalau dia nak royak pun kepada orang-orang tertentu, sebab itulah sifat dia sebagai Nabi. Kalau Rasul, sifat sebagai Rasul, kalau wahyu itu untuk Rasul, dia kena bersapa habis kepada umat dia atau kepada kaum dia atau kepada segala yang menjadi ikutan dia. Kalau baca Nabi kita, umat dia sapa kepada hari kiamat. Adakah Nabi-Nabi lain, umat dia hanyalah pada masa dia sahaja. Jadilah itu. Antara Nabi dengan atau Rasul dengan Rasul tu, situ dia panggil kaum fitrah. Kaum fitrah ni makna kaum tu semuanya boleh masuk surga atau ikut kitab-kitab lah. Kitab-kitab mana-mana kalau kita cari, memang dia kata begitulah. Maka adalah barang yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada segala Rasul itu 3 bahagi. Jadi ada 3 jenis Tuhan wahyu kepada Rasul. Apa dia? Yang pertama, menyuruh Allah Ta'ala akan mereka itu dengan ketiadaan menyampaikan kepada makhluk. Jadi Tuhan tak siapa lagi. Royak dulu, masuk untuk siapa tu, Tuhan tak wui lagi. Maka tiada harus bagi mereka itu menyampaikan dia. Jadi Nabi tak kira siapa walaupun dia terima wahyu. Jadi hak lagi ni lah sifat dia sebagai Nabi. Sebab itulah setiap Rasul adalah Nabi. Setiap Rasul adalah Nabi, tetapi tidak semua Nabi Rasul. Lagi itulah. Dan satu bahagi lagi yang kedua, memberi pilih Allah Ta'ala akan mereka itu padanya pada menyampaikan dia. Ini kita kira sebagai bahagi saja, tetapi sifat Rasul dan sifat Nabi tak ada Tuhan bagi pilihlah nak siapa apa boleh, atau siapa apa boleh. Tak ada Tuhan bagi lagi tu. Kalau wahyu tu sebagai Rasul, wajib siapa. Kalau wahyu itu sebagai Nabi, tak apa dia tak siapa pun. Jadilah gitu. Maka harus bagi mereka itu menyampaikan dia. Jadi kalau sebagai Nabi, kalau nak siapa pun, dia siapa kepada sahabat-sahabat dia yang khas sahaja. Tidak pada semua umat lah. Nabi itu, sebagai Rasul itu dia siapa habis. Gitu. Dan ketiadaan menyampaikan kalau tak siapa tak apa.
Dan satu bagi lagi yang ketiga, menyuruh Allah Ta'ala akan mereka itu Rasul dengan menyampaikannya gapo wahyu Tuhan itu kena siapa belaka. Maka telah sampai mereka itu menyampai mereka itu akan wahyu kepada makhluk, kepada semua umat dia tu, dan tiada menyembunyi mereka itu daripadanya. Tak ada sabuk pun dia tak sapa atau terlupa. Jadi sifat Nabi ni dia tak ada lupa, dia tak ada lala macam kita, sebab Tuhan tarbiyah ke dia tu, pilih dia tu sebagai Rasul. Jadi tak ada sifat-sifat lupa, lala sebab kita, tak ingat, tak ada. Akan sesuatu, tak ada. Dia nak sembunyi kapal-kapal, tak ada. Kalau siapa berlaku, lagu tu. Mustahil, makna benar tu tak mungkin berlaku. Apa dia? Lawan daripada tabligh tadi. Apa dia? Iaitu menyembunyikan barang yang tersebut itu. Maknanya dia tak sapa, menyembunyikan tak siapa, ataupun tak wayak semua, atau tak wayak bagi su, atau tak penerangan langsung. Jadi Nabi ni dia akan sapa, dia akan beri penerangan kepada kita keseluruhannya sebagaimana yang diwahyukan. Sebab wahyu ni lengkap. Setiap wahyu adalah lengkap, maknanya Tuhan sapa semua. Tetapi Nabi ni dia tahulah wahyu ni dalam bentuk Al-Quran, maka dia suruh sahabat tulis. Ada wahyunya dalam bahasa Arab biasa yang dinamakan hadis. Jadi dia bersapa dalam bahasa Arab biasa, jadi waktu dinamakan hadis. Lagu itulah. Dan dalil tabligh itu bahawasanya jika menyembunyikan mereka itu Rasul akan suatu, mana akan daripada wahyu dia tu, daripada barang yang disuruhkan mereka itu, bagaimana suruh dia bersapa dengan menyampaikan dia segala wahyu tadi, nescaya adalah kita disuruhkan kita dengan membunyikan ilmu. Jadi Nabi akan ajar kita ilmu ni kena taruh sikit-sikit, macam Tok Guru Silat. Tok Guru Silat ni dia tak ajar semua buah tu. Dia ajar segera kepada murid tu boleh awal dia berhenti. Rasul tidak begitu, dia ajar habis. Dia tak cara dah lagu mana anak murid dia, lagu mana orang dengar tu, lebih ke kurang ke, pasal dia pegang, semuanya adalah hak Tuhan, kerjaan Tuhan, suruhan Tuhan. Jadi kalau bahasa serupa Tok Guru Silat, tak boleh wui semua silat ni nyalawai Tok Guru, kalau Tok Guru ke majar Tok Guru, malu Tok Guru je. Lagi tu. Tapi sepatutnya dia beri semua juga ilmu tu. Tak kira lah. Lagu mana-mana pun. Mesti dia tu bersifat tabligh, kalulah dia tu Tok Guru Silat, mukmin. Lain-lain tu. Kerana disuruhkan kita dengan mengikut mereka itu. Bapa suruh siapa belaka tu? Sebab segala hak Nabi royak ni nak suruh kita buat. Nak suruh kita ni laksanakan. Nak suruh kita ni jadi amalan, jadi ibadat. Jadi kalau bahasa Nabi royak kita tak buat ke, maknanya bukan sebagai satu ibadat lah. Ibadat ni makna kalau kita buat hak Nabi suruh ni, syariat kata tentu boleh pahala. Sebab benda yang setiap yang disuruh tu, Tuhan akan bagi pahala jika kita buat. Lagi tu je lah. Begitu juga hak sunat. Hak sunat ni kalau kita buat dia beri pahala. Hak makruh kalau kita tinggal boleh pahala. Hak harum tak ada berapa satu lah. Lagi tu. Dan tiada sah bahawa disuruhkan kita dengan menyembunyikan ilmu. Jadi
makna tidak sah. Ini maknanya tak betul lah. Kalau kata Islam suruh menyembunyikan ilmu, tak betul. Kerana orang yang menyembunyikan ilmu itu dikutuki, dikutuki Tuhan marah, Tuhan murka kepada siapa-siapa yang royak ilmu tak habis, royak sekerak je. Maknanya kalau nak bersapa, mula-mula kita bersapa secara asas. Kemudian kita terangkan lagu mana nak buat tu. Nak buat. Hak kita bersapa tu satu persatu. Kemudian yang ketiga dia terang pula. Lagu mana berlaku sesuatu hak dia suruh buat tu terbatal atau jadi tidak sah. Sebab itulah mengikut syariat setiap hak Nabi royak tu dia ada 3 perkara. Dia ada rukun dia, dia ada syarat dia, dia ada perkara yang membatalkan dia. Dalam semua urusan, semua kerjaan kita di dunia ni. Dari itu Islam. Barulah kerjaan kita tu sah. Ada 3 perkara ni sah. Pahala belum tentu lagi. Pahala bergantung kepada hakikat. Hakikat berapa? Jauh mana ikhlasnya kita buat, jauh mana moleknya kita buat tu. Itu hakikat lah. Jadi barulah dapat pahala misalnya. Tetapi orang syariat dia kata buat cara tu pun boleh pahala dah. Tapi mana setiap benda hak Tuhan nak bagi pahala ni mestilah mengikut apa yang dia suruh. Sebenarnya misal kita kata semaya, kalau semaya tu kata qad aflahal mu'minun allazina hum fi solatihim khashi'un. Makna kena ada khusyuk lah barulah benda tu boleh berjaya atau boleh pahala. Qad aflah tu makna berjaya lah. Berjaya ni makna kalau patut boleh pahala, kalau patut Tuhan redha. Alah gitulah. Maka sabitlah bagi mereka itu Rasul tabligh, mana menyampaikan. Dan apabila sabit ia Rasul menyampaikan, mustahilah menyembunyikan. Mustahilah Rasul itu menyembunyikan wahyu daripada Allah. Jadi macam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia menyampaikan kita dia lengkap dalam semua urusan hidup dunia dan akhirat. Makna tak ada satu pun kita tinggal. Sebab itulah Tuhan waktu ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Maka hari ini aku telah sempurnalah agama ni bagi aku, nya kata Tuhan. Sebab apa? Sebab Islam ni sempurna. Apa makna sempurna? Tidak cacat. Apa makna tidak cacat? Maknanya semua ni ada dalam Islam. Nak apa? Nak buat kerja berapa? Nak lakukan berapa? Nak buat aktiviti berapa? Kegiatan berapa? Sama ada ekonomi ke, politik ke, sosial ke, pertahanan ke, kesihatan ke, apa nama sokong ke, apa saja dalam Islam ni semuanya telah lengkap. Telah diberitahu oleh Allah Ta'ala melalui Rasul secara lengkap. Tak ada satu pun tertinggal. Cuma yang kita berasa hari ini, di mana kebanyakan pemerintah dunia hari ini tak siap ambil hak Islam, ambil hak Tuhan lagi. Tengoklah Saudi Arabia sehari dua ni, maknanya dia lari dah. Biar tak boleh derah, mengajar tak boleh derah. Jangan lebih daripada 100 meter dengan suara tu. Maknanya larangan tu ada. Tengok Salman mengatakan ni larangan terhadap Islam tu ada. Jadi inilah kerja-kerja kerja-kerja yang Tuhan aturkan untuk menjadi fitnah pada kita akhir zaman ni. Dan kalau kita ni redha atau taat, situlah jadi punah kita ni. Jadi tak boleh jadilah pokok Al-Mahdi ni. Lagu tu. Habis. Keempat, patonah.
Apa arti patonah? Arti patonah ni cerdik. Apa makna cerdik? Dia boleh royak ilmu ni pertama dengan cara yang baik. Kedua dengan perkataan yang boleh mudah faham, dia orang dengar terasa sedap. Yang ketiganya dia boleh menyapa ke ilmu ni mengikut standard orang jom dengar. Mana tak boleh sama berlaku. Kalau kita sapa ke budak-budak lagu mana, ke orang tua lagu mana, ke orang baru dengar lagu mana, sepatutnya lagu tu. Nabi kita dia menyapa tu mengikut kelas orang lagu mana. Ada kelas kita boleh sapa secara umum, ada kita kena panggil suku khusus untuk mengajar ni supaya mereka faham. Inilah maknanya cerdik. Tok guru cerdik. Jadi kalau Nabi ni memanglah dia ni cerdik. Dia tidak kata buat begitu mana nak menyapa ni ikut tak pilih orang dah. Dia siapa tu tengok kumpulan lagu mana depan dia, maka dia beri sekadar untuk kumpulan tu. Dia siapa secara detailnya, maksudnya dia menerangkan lagi untuk ahli yang khusus. Dia ahli inilah pula akan menjelaskan kepada orang-orang yang kurang faham tu. Jadi Nabi dia buat begitu. Dengan sekira-kira ada pada mereka itu kuasa atas menghentikan perkataan segala lawan. Cerdik ni juga maknanya kalau adalah puak-puak meneteh atau lawan nak menyekat tabligh, nak menyekat ke penyampaian Islam ni, jadi Nabi Rasul ni Tuhan bagi boleh mematikan hujah, boleh menyebabkan silawan tu mengaku kalah. Lagu tu. Jadi sebab itulah kita orang mukmin ni mestilah minta pada Tuhan supaya sifat patonah ni ada pada orang mukmin. Kenapa? Kerana akhir dunia ni seperti kita lah ni banyak fitnah. Banyak fitnah. Mana kata fitnah ya? Tak fitnah guana. Orang bodoh duk tegur orang cerdik. Orang jahil dia duk kata salah kepada orang yang alim. Jadi lah ni maknanya berani demo duk tegur. Demo tak ada kelulusan ke bersatu agama, duk tegur orang agama. So lagi kerana demo dulu bunyi CJ tinggi. Mata kau demo tu PhD, mata kau demo tu SPM atau apa-apa saja kelulusan atau demo tu digelar pakar, maka demo tegur Nabi, demo tegur Rasul, demo tegur orang ulama-ulama. Kononnya ulama ni salah, kononnya ulama ni banyak buat salah, seolah-olah dia tu betul belaka. Ni kena jaga-jaga akhir dunia ni. Kita kena cerdik supaya kita tidak terpesong daripada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasul dia. Allah ni orang cerdik belaka. Duk mengaku cerdik, duk mengaku dia boleh buat, duk mengaku dia lebih pandai. Jadi dia kata dia terpandai. Tetapi kalau kita bahas seorang sama seorang dengan dia kata kita kelakin pula. Dia kata kita ni tak ada dalil. Kecek gapo dia nak dalil. Kecek gapo dia nak dalil. Dalil pula dia nak dalil logik. Kalau dalil tak logik, dia tak si. Ni akhir zaman ni, ingat tu. Dia nak dalil logik. Kalau dalil logik atas benda perdu, tak boleh logik, dia daruri. Macam kita kata, apa semaya gorek 3 rakaat? Tak boleh lah. Dah tetap dah 3 rakaat. Tak boleh lah kita soal apa 3 rakaat. Ada ulama rakyat sebab gini-gini silsilah tu, itu untuk menjelaskan secara rekah saja. Tapi hakikat sebenarnya Tuhan tak rakyat.
Sebab setiap benda fardu ni nak tak nak kita kena terima saja. Tak boleh kita nak soal apa. Semaya gorek tu 3 rakaat, semaya zuhur tepat rakaat. Apa semaya ni tak buat 50 rakaat. Banyak orang lain nak cerita duk soal. Duk soal benda lagu tu, serupalah orang kaum Yahudi duk soal kepada Nabi Musa tentang lembu nak sembelih. Tanya begitu, tanya begini, nyusah ke dia. Sedangkan benda tu benda harus ya. Hak peliknya orang zaman law ni, mentah demo ada PhD, demo duk persoal ke benda-benda sunat. Ya, macam lagu mana nak mengatik, lagu mana selawat. Demo sekat, tak boleh kita selawat, tak boleh kita mengatik, nak suruh buat serupa hak dia tu. Orang law ni kena perhati benar tu. Perhati benar law ni, dia cerdik lah tu, cerdik nak lari kita buat benda sunat. Sedangkan benda-benda sunat ni merupakan hiasan dalam amalan. Gapo hak kita buat wajib tu ada kurang, cacat sikit sebanyak kerana kelemahan kita, maka kita Tuhan tapung kelemahan tu dengan apa-apa hak sunat kita buat. Tu. Jadi ataupun apa makruh yang kita tinggalkan. Tetapi orang lain ni dok. Dia kata benda ni bid'ah. Bid'ah dolalah selalu. Dolalah ada final pada neraka. Dia ikut tu. Biarlah benda tu benda harus tu. Kalau benda harus, tak boleh dia nak lari walaupun Nabi tak buat. Kita kata Nabi tak buat ni benda harus. Benda harus ni boleh kita pilih bila-bila masa, boleh pilih. Kalau kita buat tak serupa Nabi pun tidak menjadi salah sebabnya benda tu benda harus. Macam contohnya kata apa dia benda harus. Benda harus ni kita kata kita nak apa dia, lawak apa dia, benda harus. Kita katalah kita nak apa kita nak belah buah. Atau nak kerak kayu. Atau kita nak apa nama ni buat sesuatu maknanya hak tidak ditetapkan secara khusus oleh agama sebab benda tu benda harus, maka kita boleh buat atau kita tak boleh buat, itu tidak menjadi halangan. Sebelah adalah kerja. Kerja ni benda harus. Benda harus. Nak kerja pun tak berdosa, tak boleh kerja pun tak berdosa. Cuma wajib je nafkah. Nafkah tu benda fardu, benda wajib. Jadi asal ada nafkah, itu tak kerja, tak apa, tak ada masalah. Tetapi lah ni telah bertukar. Orang kata wajib kena kerja, kalau tak kerja berdosa, macam-macam. Begitu juga lah ni. Benda tu benda tidak wajib, benda harus. Dia kata mesti ada apa nama ni zakat pendapatan. Dalam Islam tak ada zakat pendapatan. Tapi dia kiyah kepada orang tanam padi, dia kiyah kepada orang pera lembu kurban, dia kiyah kepada orang ada harta benda. Sedangkan benda tu tidak disyariat, kita kena bayar. Jadilah negara orang kita duk bayar zakat apa ni pendapatan. Dalam benda tu, benda tidaklah haram, tetapi tidak menjadi fardu kepada kita. Kalau nak buat jadi sedekah lah. Sedekah ni sunat. Tadi kalau nak bayar, bayar cukai pendapatan pun, atau bayar apa nama ni zakat pendapatan pun, cubalah sedekah kalau kita niat. Kalau kita tak niat saja juga, lah gitu. Dan berhujah akan mereka itu orang kafir. Jadi kita nak dia boleh berhujah. Kita hari ni kita tak ngaji sehingga kita boleh berhujah. Kalau kafir tanya kita benda mudah supaya saya ada royak dah. Kalau kafir tanya Islam ni berapa, Tuhan tu berapa. Jadi kita royak nak sama dengan pahaman dia. Ingat, kalau Tuhan kata inna dina indallah al-Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah ni Islam, maka wajiblah kita kena bersapa tu tidak serupa dengan orang kafir.
Ya, tak serupa. Tak serupa dengan orang kafir kata, dia ni agama juga. Kita pergi aku agama juga. Sedangkan hak dia tu bukan agama. Sebab bukan daripada Allah. Lah gitu. Jadi kalau daripada Allah mesti Islam. Daripada Adam tu sampai kepada Muhammad, semuanya kalau terjemah dalam Arab, nama dia Islam belaka. Sebelum ni macam kita kata Kristian, dia kata agama daripada langit. Bukan dah jadi punah dah. Sebab apa? Sebab Bible tu telah diubah suai oleh ulama mereka, oleh tukar-tukar pemunuh mereka. Jadi dia buat mengikut kehendak dia. Jadi banyaklah maklumat di dalam Bible tu bertentangan atau bersalah. Lah gitu. Dan membatalkan segala dakwa mereka itu orang kafir. Jadi Nabi ni cerdik dia boleh berlawan tu sehingga kalah. Membatal mana kalah. Tak boleh nak menegak dah, tak boleh nak royak dah. Bahawa dia tu betul. Lah gitu. Dakwa yang batil, yang tak betul mengikut Islam. Ingatlah ni, dia kata baik, dia kata ni kita buat ni baik, ni mengikut Islam, dia kata. Sedangkan dia buat tu mengikut nafsu. Ni undang-undang kita baik, sedangkan undang-undang tu mengikut nafsu atau ambil kepada orang kafir. Sedangkan tu royak dah. Kalau nak hukum, maknanya kalau nak undang-undang, tu royak kita tiga aja. Wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika hum kafirun. Wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Jadi tiga tu dia. Jadi kalau bahasa kita ambil selain pada hukum Allah, bolehlah tiga perkara saat ni. Jadi tiga ayat tu sudah cukup untuk kita supaya tidak memilih atau tidak menghukum daripada hukum yang bukan daripada Tuhan. Lah gitu. Dan mustahil lawannya, manakah kita tak terima lawan bagi patronah ni, iaitu kau dia lawan kredit dia bodoh lah. Bodoh tak reti. Bodoh tak reti. OKU ke atau OKU ke atau sewe ke, maknanya semua tu diistilahkan tidak cerdik. Kalau sebut cerdik ni, pendapat tu mesti daripada kaedah hadis. Tak berlawanan daripada kaedah hadis, itulah cerdik. Orang lain ni dia suka cerdik pasal dia PhD, maka dia berilah pendapat daripada orang kafir. Tu bodoh tu, bodoh. Tidak cerdik tu bodoh. Lah gitu. Dan dalil patronah, dalil cerdik ni itu bahawasanya jika ternapi daripada mereka itu oleh patronah, jika Rasul itu tidak cerdik, nescaya tiada kuasa mereka itu atas mendirikan hujah atas segala lawan. Dan dia tak bolehlah nak tolak lawan ni orang kafir atau hujah orang kafir. Orang kata Rasul kita pun tidak cerdik apa. Sebab dia tak erti menulis dan membaca. Dia baca gitu salah tu. Nabi kita bukan tak erti menulis dan tak membaca. Nabi kita tak erti menulis tulisan. Dia tak erti baca tulisan. Gapo ada dalam ayat hadis tu dalam buku dia. Nak tanya bab mana? Ada berlaku. Gapo? Ada berlaku. Kehidupan dunia, kehidupan alam kubur, alam akhirat. Kalau sebut itu, sama ada ahli misal ke, sama ada ahli apa nama ni, wahdah ke, wahidiyah ke, ahli ahdiyah ke, semua ada berlaku. Semua Nabi ada boleh royak, terai-terai. Tak ada kata kena nanti ambil kitab ke, tak ada. Nabi dia tak pakai kitab, dia pakai wahyu dia. Janganlah kata Nabi ambil rujuk juga. Nabi ambil daripada sahabat. Kalau sahabat beri pandangan, dia nanti wahyu juga.
macam Sulaiman Al-Farisi tu, dia royak kita ni kena buat apa nama ni, buat parit tak lawan orang kafir ni, maka Tuhan wahyu kepada Nabi, barulah Nabi terima Sulaiman. Tapi tidaklah dia kata, Sulaiman nanti tunggu wahyu, dia tak kata lalu tu. Sebab Nabi ni cerdik. Orang duk royak belakang begitu, orang bodoh. Nabi ni cerdik. Apabila Sulaiman Al-Farisi beri pendapat, maka dia tunggu wahyu. Apabila Tuhan kata, buatlah, barulah dia buat, barulah dia arah macam tu. Gitu. Dan iaitu bodoh ni mustahil. Kerana mengkhabarkan oleh Al-Quran dengan sendirinya, mereka itu akan hujah atas segala lawan. Sebab dalam Quran ayat dah bahawa Nabi ni cerdik. Akhlaknya terbaik, semua ada dalam Quran yang menyatakan Nabi ni cerdik. Tidaklah kata Nabi ni tak tahu dalam satu hal ada. Semuanya Nabi tahu, semua perkara yang kita kena buat dalam semua hal. Sebab Islam ni syumul, makna menyeluruh dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Tak ada satu pun tertinggal. Dan kalau kita nak tahu dalam bab berapa, dalam perkara mana pun, ada semua dinyatakan oleh Allah Ta'ala melalui, kalau kita ni kena rujuk Al-Quran dan hadis. Tak faham Al-Quran dan hadis, rujuklah ulama-ulama yang muktabar, ulama akhirat. Lepas tu, kalau kita cerdik sikit, boleh faham kiyah-kiyah, atau boleh faham misal-misal, kita boleh rujuklah secara qiyas oleh ulama-ulama tasawuf. Iaitu dengan melihat hadis-hadis kudusi. Hadis kudusi ni banyak, yang apa kalau kita baca kita faham. Sebab dia tu menunjukkan perkataan kiasan, perkataan secara tasawuf. Gitu. Dan iaitu tidak cerdik ni atau bodoh ni mustahil, kerana mengkhabarkan oleh Al-Quran dengan sendirinya mereka itu akan hujah atas segala lawan. Mana dia boleh berhujah. Setiap rasul boleh lawan, berhujah dengan lawan. Dengan orang-orang yang tak si orang kafir. Tapi tabiat orang kafir ni tengok kaum Nabi Musa lah. Musa raya dia nak bukti. Bila nak Musa berikan bukti, dia berimeh tengah tu. Ada walaupun beri bukti tidak berimeh. Pada sebab Nabi lah. Nabi kata malah aku pergi Isra' Mi'raj. Tanya Nabi begitulah, begini bukti. Apabila Nabi beri bukti, tak berimeh juga. Malah saudara dia sendiri pun tak berimeh nak jaga dia, Abu Talib. Tapi dia tak kata Nabi pelawak. Tapi dia tak berimeh. Tu makna ni hidayah. Jadi kita janganlah menolak satu pun apa Nabi royak, sebab semua Nabi royak ni benar. Semua Tuhan royak ni benar. Dan Nabi ni hanya menyapa hak Tuhan saja. Jadi semuanya benar. Jangan ada keliru. Jangan kita buat bahas khususnya benda-benda ayat-ayat yang mutasyabihah tu kita jangan duduk kita berbahas kalau kita tak erti. Tapi kalau erti lah bahas lah supaya kita boleh faham. Sebab dalam Al-Quran ni banyak atau ada semua perkataan syariat, pada perkataan tarikat, pada perkataan hakikat, pada perkataan makrifah, pada ada belakang. Gitu. Dan harus bagi Rasul. Jadi rasa pada teruskan ni beri peluang lah kepada anak buah ni supaya tanyalah, supaya bincang, supaya boleh faham. Pak sifat tu, tanya pak sifat tu sidi amanah tak boleh betul dah. Harus ni kita bincang minggu depan pula lah. Jadi cuba persoal, cuba tanya, cuba beri pendapat, cuba royak hak setakat dia mau tahu. Jadi supaya kita boleh berkongsi, insya-Allah mudah-mudahan Tuhan cerah kepada kita, ceria kepada kita. Kau jelas
kau nampak bahawa Rasul ni adalah model kita sebenar yang perlu kita ikut, yang perlu kita turut, yang perlu kita buat. Walaupun kita boleh tendek secara Nabi pun, tetapi kita kena buat. Sekurang-kurangnya zahirnya nampak serupa. Hakikat benar lain. Sebab kita ni lalah. Nabi dia tidak lalah. Sebab kita ni ceria-celuk. Nabi tidak ceria-celuk. Tapi minta lah pada Tuhan supaya kita ni boleh ikut dengan sepenuhnya, insya-Allah. Itulah. Jadi saya bukalah untuk perbincangan.